Okay, soalan kedua daripada Dr. Razali, Prof, sebenarnya dia berkaitan dengan penilaian. Dr. Razali sampaikan dekat sini sebenarnya Dr. Razali melihat penilaian ini sebagai cara penilaian yang dibuat oleh Prof ni sebenarnya, bukan saja oleh Prof tapi mungkin dalam kalangan pelajar yang lain juga berbeza-beza. InsyaAllah mungkin dengan saya berbeza, dengan Dr. Razali juga mengalami dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, Dr. Razali sendiri mengakui bahawa dia diselir dengan cara yang berlainan. Kebanyakan penilaian yang didapati oleh Dr. Razali sebenarnya cukup santai. Dia tak cukup santai lah. Misalnya semasa minum pagi ataupun ketika bermusafir bersama-sama dengan Prof. Dr. Razali minta, bolehkah Prof jelaskan kaedah penilaian seperti ini sebenarnya, Prof? Ya, terima kasih Dr. Azrin. Jawapannya begini ya, secara ringkas. Ya, sebenarnya kaedah penyelidikan di ISTEF ini secara amnya, dan saya rasa insyaAllah semua pun akan menggunakan keadaan yang penyelidikan sedemikian rupa, dan khususnya kalau saya sendiri pun, dia bergantung kepada 3 faktor utama. Ya, kepada 3 faktor utama. Faktor yang pertama ialah daya kekuatan pelajar itu. Kita akan melihat kepada daya kekuatan pelajar. Yang kedua, kita akan melihat kepada tingkat ilmu dan pengalaman pelajar. Setakat mana ilmu pelajar, setakat mana pengalaman pelajar. Dan yang ketiga juga, kita lihat juga kepada latar belakang dan budaya keluarga pelajar itu. InsyaAllah ya. Sama ada secara langsung ataupun tidak. Baik, kita bagi kepada faktor yang pertama dulu. Daya kekuatan pelajar ini kita berlandaskan kepada hakikat bahawa Allah kurniakan kepada seseorang itu dengan kekuatan yang berbeza-beza. Ya, ada orang yang Allah kurniakan dengan kekuatan perasaan. Ada orang yang Allah kurniakan dengan kekuatan semangat. Ada orang yang Allah sediakan ataupun kurniakan dengan kekuatan akal. Jadi ini 3 ini ya. Jadi kita kena identify lah yang mana satu pelajar kita ni kuat. Kalau kuat perasaan, ada cara dia untuk kita menyelia. Kalau kuat semangat, ada cara dia untuk kita menyelia dia sesuai dengan kekuatan dia itu. Kalau dia kuat akal, maka ada cara kita untuk menyelia dia dengan menggunakan akal itu. Jadi begitulah. Jadi setiap penyelia kenal sungguh-sungguh kekuatan pelajar yang mereka selia itu, agar apa? Agar kaedah penyeliaan itu tidak mematikan motivasi pelajar. Misalnya pelajar itu orang perasaan, tapi kita berhujah dengan mereka ataupun mengajar mereka dengan semangat. Jadi orang perasaan ini dia cukup sensitif, cepat emosional, cepat luka hatinya, macam-macam lagi lah kan. Jadi dengan yang demikian itu tak sesuai lah. Tak sesuai, nanti akan mati motivasi dia. Begitu juga kita kena kenal kekuatan dan kena menyelia mengikut kekuatan pelajar itu, kerana mahu tidak menenggelamkan inspirasi pelajar. Kadang-kadang pelajar kita datang dengan banyak inspirasi bergantung kepada apa kekuatan yang ada dalam dirinya itu. Jadi tiba-tiba kalau sekiranya kita tidak faham tentang kekuatan mereka, maka membuat penyeliaan bertentangan ataupun dengan kaedah yang lain, maka inspirasi mereka juga akan tenggelam. Begitu juga dengan emosi mereka. Kalau orang yang kekuatan akal itu, kita kena berhujah dengan mereka dengan fakta, dengan akal, ya, dengan rasional dan sebagainya itu. Dengan semangat, kalau semangat kita boleh cakap kasar dengan pelajar kita. Dia tak ambil hati apa-apa pun. Tapi kalau kita cakap kasar dengan pelajar kita yang kuat emosi, maka sedihlah dia. Tak kena buat, menangislah dia. Jadi itu yang kedua ya. Yang pertama. Kita kena kenal semua-semua. Sebab itu berbeza-beza. Kalau kekuatan emosional ni, kita boleh manja-manjakan sikit dia. Ataupun ada cara lah untuk menyelesaikan perasaan dia itu. Kalau tegur pun tegur dengan baik, ya.
macam-macam cara lah ya untuk ini. Dan begitu juga kalau orang akal, orang semangat ini. Itu yang pertama, faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kita juga kena hargai tentang kebolehan ilmu dan pengalaman pelajar. Terutamanya di peringkat sekarang ini, kita nampak pelajar-pelajar kita ni bukan saja fresh graduates, tetapi sebagian besar malah adalah orang yang telah ada pengalaman, telah ada ilmu dalam bidang masing-masing, telah ada pekerjaan dan sebagainya itu. Jadi begitu juga kita kena terima hakikat bahawa Allah menjadikan manusia itu dengan pelbagai peringkat kebolehan ilmu dan pengalaman. Jadi ada yang tinggi ilmunya dan luas pengalaman, ada ilmu dan pengalaman yang sederhana sahaja, ada orang yang ilmu dan pengalamannya hanya sedikit. Maka itu kita kena identify sungguh-sungguh. Dan dengan itu juga akan menentukan bagaimana kaedah penyediaan kita terhadap mereka itu. Sebab apa? Kalau kita tak kena nanti, kalau sekiranya kita mengajar kepada orang yang tinggi dan sudah tinggi ilmu dan pengalamannya dalam bidang dia terutamanya, jadi bagi dia nanti terlalu rendahlah apa yang kita ajar itu, apa yang kita selia itu. Ataupun kalau kepada orang yang ilmu dan pengalamannya sedikit, maka ada kemungkinan apa yang kita ajar itu menjadi terlalu tinggi untuk mereka dan payah mereka faham. Ya. Dan satu lagi yang cukup bahayanya, takut begini ya, kalau tak kena cara, maka kita penyelia nanti ada kemungkinan akan menyinggung kecerdikan ilmu para pelajar kita. Kecerdikan ilmu dan pengalaman para pelajar kita. Dalam bahasa Inggeris dipanggil insights, the student's intelligence. Itu bahaya juga, kita mengandaikan dia tak pandai, sedangkan dia banyak ilmu dah, dia banyak pengalaman dah. Kita bercakap seolah-olah mereka tak pandai, jadi insights ya, menyinggung perasaan dia, menyinggung keilmuan dia itu. Jadi itu pun tak bagus juga. Jadi nak kena tahulah itu. Kemudian selain daripada itu, para penyelia juga apabila dah tengok bagaimana tahap ilmu dan pengalaman para pelajar kita itu, dan kita boleh menyesuaikan dan menggunakan ilmu dan pengalaman mereka itu sebagai medium penyeliaan, sebagai medium, sebagai alat untuk menyelia. Misalnya contoh ya, ada pengalaman, ini pengalaman betul yang kita hadapi ya. Ada pelajar kita yang pandai berurut. Kalau berbincang depan-depan itu, mungkin dia tak boleh luahkan perasaan dia, tak boleh luahkan pendidikan ini dia. Sebab bila formal itu dia jadi mekanistik, dia jadi kaku kan. Jadi apa yang saya buat, saya jemput dia ke rumah, minta dia tolong urutkan. Ya, kebetulan kalau memang kita ada apa-apa sakit ke apa semua, minta dia urutkan. Rupanya bila masa berurut tu, maka akan keluarlah semua. Bukan saja berkenaan tesisnya, bukan saja tentang penyelidikannya, malah pelbagai benda yang dia ada masalah, dia cerita tentang latar belakang keluarga, yang kita boleh mengenali dengan itu. Dan biasanya pelajar kita yang khusus ini, saya menyelia dia melalui urut lah. Saya menyelia. Dia bagikan pendapat, macam mana pula kalau saya buat begini, saya pun bagi pendapat dan begitulah. Bila selesai urut, selesai masalah dia, dan dia boleh tulis tesis dengan baik insya-Allah. Jadi kita menggunakan medium kepakaran dia itu untuk menyelia. Kalau orang pandai berniaga misalnya, tapi kena jaga jugalah integriti kita lah, jangan berniaga bersama dengan student. Ada juga saya dengar cerita penyelia di tempat lain lah, di tempat lain. Jadi pelajar Thailand, selalu balik ke Thailand. Di Thailand tu beras murah, penyelia ni ada restoran. Jadi digunakan pelajar ni untuk beli beras bawa balik untuk restoran dia. Itu tak boleh ya. Jangan gunakan kepakaran pelajar, ilmu pelajar, pengalaman pelajar itu untuk kepentingan diri kita. Saya bukan maksud begitu ya. Atau misalnya pelajar tu ada kereta, pelajar tu pandai bawa kereta, maka kita gunakan pelajar ni, suruh suruh hantar anak kita pergi sekolah, suruh ambil anak kita pergi sekolah, suruh beli makanan, begitu. Itu tak boleh. Itu sebab apa? Itu memenuhi kepentingan peribadi kita, bukan untuk penyeliaan. Itu kena jaga sungguh-sungguh ya. Kena jaga sungguh-sungguh itu.
Sebab saya nampak memang ada pensyarah yang sedemikian rupa. Terlalu rapat dengan pelajar sehingga kan menggunakan pelajar untuk memenuhi kepentingan diri dia. Kita kalau boleh, bukan kalau boleh lah, memang tidak boleh melakukan perkara yang sedemikian rupa. Jadi kita menggunakan kepakaran, ilmu pelajar, pengalaman pelajar itu sebagai medium untuk penyediaan. Sebagai medium untuk penyediaan, bukan sebagai medium untuk kita gunakan untuk memenuhi kepentingan peribadi kita. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga ialah latar belakang dan budaya keluarga pelajar kita. Kita kena terima hakikat bahawa ada pelajar kita ni datang daripada pelbagai latar belakang. Ada dari kampung, ada dari bandar, ya, daripada keluarga intelektual, ada daripada keluarga tentera, ya. Macam Dr. Azri ni keluarga tentera, jadi kita tahulah bagaimana tentera melatih anaknya. Jadi cara kita pun kadang-kadang boleh jadi tentera juga. Jadi dia dah biasa lah kan. Dr. Azri ni kalau saya marah sikit-sikit dia relax je, ya. Dia tak menangis. Sebab dia memang dididik dalam keadaan ketegasan, ketenteraan. Ada keluarga nelayan, ada keluarga guru, ada keluarga petani dan begitulah seterusnya itu. Jadi kita dalam menyelia seseorang itu, kita sedikit sebanyak secara langsung, secara tidak langsung, kita kena berkenalan dengan pelajar kita, kena tahu latar belakang keluarganya, kena tahu latar belakang bagaimana dia membesar dan sebagainya, supaya dengan itu kita boleh kata, kita boleh fit in cara penyeliaan kita itu dengan latar belakang pelajar kita itu. Jadi sebelum mungkin kita sebagai penyelia kena sesuaikan sak budaya itu dengan kaedah penyeliaan. Jadi berbeza-beza lah sebab ya pelbagai orang datang daripada latar belakang keluarga yang berbeza-beza. Jadi kesemua tiga faktor ini daripada pengalaman saya lebih berkesan kalau ditangani secara santai. Kalau formal dia tak jadi. Kalau formal dia jadi keras, jadi kaku, ya. Dan kadang-kadang menyekat kreativiti. Ada pengalaman saya pelajar, bila datang jumpa saya dalam bilik saya nak menyelia, bila dia bagi satu idea, saya tanya banyak soalan, dia jadi blackout, dia jadi blank. Blackout, dia tak tahu nak cakap apa dah. Saya kata, come on, cakap. Dia kata, saya kosong dah, fikiran saya kosong, tak boleh nak pergi dah. Jadi orang yang macam ni tak boleh kita nak penyelia secara formal. Jadi kena secara tidak formal. Malah ada pelajar kita yang sekarang jadi pensyarah dah pun. Dulu-dulu mula-mula jadi pensyarah dulu pun, kalau dalam conference, dalam bilik itu saya ada, dia tak boleh nak bercakap. Malah ada satu kes, ada satu conference dekat Medan, bekas pelajar kita, alumni kita ni, dia bentang satu paper, kemudian saya masuk nak dengar, dia tak boleh bercakap. Dia tegak kakinya, dia cakap terus terang, dia kata, Prof, boleh tak Prof keluar daripada bilik ni? Sebab saya sekarang, fikiran saya jadi kosong. Tak tahu nak cakap apa. Bukan dia halau saya, tidak, ya. Dia meminta supaya saya keluar dan dengan itu dia boleh bercakap dengan lebih lancar. So saya keluarlah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ini tak kira dah saya ada, saya tak ada pun dia bercakap dengan lancar, alhamdulillah. Sama ada di ISTEF ataupun di tempat-tempat lain. Itu ya. Itu pengalaman. Sebab itu santai itu lebih ini. Kaedah santai ni macam berjalan-jalan, ya. Kalau dulu-dulu ada pelajar-pelajar kita, kalau perempuan pagi minggu nanti lepas subuh saya telefon, saya kata jom kita pergi breakfast. Nanti saya akan bawa lah isteri saya dan anak saya pergi ambil dia ke asrama, jalanlah pergi makan sampai balik pulau. So dalam perjalanan itu banyaklah perbincangan-perbincangan yang dibuat. Dan ketika makan pun banyak perbincangan. Kalau lelaki pun sama, jom makan nasi kanak, muat seorang, dua, tiga orang pergilah di kampung Melayu ke makan. Kemudian bersama-sama berbincang-bincang dan juga bermusafir. Ketika bermusafir tu kadang-kadang kita berbincang-bincang lagi dan begitulah sebagainya. Jadi sebab itu saya rasa bukan Dato' Razali seorang lah, pelajar-pelajar saya yang lain pun tak ramai yang saya menyelia secara formal dalam bilik saya. Dr. Azrin pun saya ingat sebab dia orang perempuan lah, sikit lah, orang perempuan tak boleh lah nak bawa jalan-jalan, makan-makan, tak tentu hala gitu kan.
Jadi itu kadang-kadang kena buat secara formal juga. Tapi kalau lelaki itu boleh buat secara santai-santai insya-Allah. Ya. Itu saja Dr. Azrin, wallahu alam. Menarik ya Prof. Saya juga merupakan salah seorang daripada pelajar Prof sendiri, bawah SKM Prof sendiri. Sebagai tambahan kan Prof kan daripada apa yang telah Prof bincangkan dengan persoalan yang kedua daripada Dr. Razali ni, ada tak pengalaman Prof yang Prof ingin kongsikan ketika Prof menyelid Dr. Razali lah supaya kami sendiri, saya mungkin sebagai pensyarah dan para pelajar ni kita boleh ambil lah contoh-contoh dan iktibarkan daripada apa macam ni lah saya Prof sendiri dengan cara yang lain. Bagaimana dengan pengalaman Prof dengan Dr. Razali ni sebenarnya Prof? Kalau boleh saya ingatlah apa yang saya ingatlah ya. Dr. Razali ini sebenarnya dia sangat minat tentang wakaf. Sangat minat tentang wakaf dan dia pun ada pengetahuan tentang wakaf. Minat dia tentang wakaf ni sampai isteri dia bagi tahu saya, dia kata, "Prof, Razali ni kalau dia tidur pun kalau nak kejut dia kita sebut wakaf, nanti dia akan meloncat bangun." Melompat bangun. Memang begitu minat dia, passion dia tu ya. Jadi sebab itu dalam bidang dia ni dia minat wakaf kerana passion dia itu kerana terlalu passionate sampai dia boleh berjaya lah menjadi salah seorang daripada tokoh yang yang pakar dalam wakaf. Jadi bila dia datang untuk buat PhD dalam bidang wakaf, ya pengetahuan dah banyak, pengalaman dia juga banyak sebab dia pernah bekerja di universiti dan sebagainya itu. Jadi treatment dia lain sikit. Dan daripada pengalaman kita, salah satu masalah orang yang banyak ilmu ini, ya, dia tak tahu macam mana nak susun ilmu. Ilmu ya. Adalah ramai-ramailah juga ya pelajar-pelajar kita yang datang, dia dah banyak pengalaman, dia dah banyak ilmunya dalam bidang yang dia nak kaji itu. Tetapi dia tak tahu macam mana nak susun. Macam mana nak mula dulu. Pengalaman Dr. Razali ni dia nak buat tajuk tu pun agak sukar. Agak susah ya. Jadi antara teman-teman yang juga susah nak buat tajuknya ialah Dr. Syahir yang juga dengan Dr. Syakir. Tiga orang ni kan. Dia macam satu batch lah tiga orang ni. Jadi saya duk fikir macam mana cara untuk menyelia mereka ni. Dan salah satu pagi itu saya kata jom kita pergi makan nasi kanak kampung Melayu. So, saya kumpulkan dia, saya bawa mereka tiga orang pergi makan nasi kanak. Dalam kereta tu bincang-bincang lah. Saya minta bagaimana Dr. Razali ada tajuk, dia bagi tajuk, saya tak bersetuju dengan tajuk itu. Saya bagikan ini dan begitu juga tanya Dr. Syahir, tanya Dr. Syakir. Bila habis makan, kebetulan masa tu Dr. Syakir duduk di Tanjung Tokong. Rumah dia dekat lah dengan kampung Melayu Air Hitam tu kan. So, saya kata, jom kita pergi bincang dengan Dr. Syakir. Tapi dengan syarat, jangan bagi tahu isteri kita nak sampai. Dr. Syakir pun terkejut. Macam mana bro? Macam mana ni? Tak tahulah rumah dia macam mana ya. Anak ramai. Macam mana tak bersedia. Saya kata tak. Jangan bagi tahu isteri. Kita pergi je balik rumah Dr. Syakir. Kita sambung perbincangan di sana. So pergilah sana. Saya tak tahulah sama ada Dr. Syakir bagi signal, bagi WhatsApp ke isteri dia. Bila kami sampai rumah dia tu semuanya teratur. Tak ada masalah pun. Jadi duduk di situ berbincang lagi. So minum sambil inilah. Sehingga akhirnya alhamdulillah setiap orang dapat tajuk. Dan terus balik. Jadi itu kaedah cara penyeliaan lah. Ada juga cara penyeliaannya, saya bawa Dr. Razali ke majlis-majlis. Saya masih ingat lagi ada satu ketika ini, saya ajak Dr. Razali kepada satu majlis pertemuan akademik lah di UIA. Jadi saya minta Dr. Razali pergi sama-sama dengan saya. Tapi ketika itu kebetulan dia clash dengan mesyuarat wakaf di UKM. Sebagaimana saya sebut ni, Dr. Razali ni sangat minat tentang wakaf kan. So dia sebut acap kalilah kepada saya dia nak pergi ke sana. Tapi saya kata tak, Razali ikut saya. Sebenarnya itu test. Saya tak tahulah, saya belum cerita kat dia pada masa tu ya. Tengok ujiannya sami'na wa ta'na je sebenarnya. Antara minat dia dengan wakaf
dengan permintaan seorang guru, mana satu yang dia nak pilih. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gerakkan hati dia untuk memenuhi permintaan saya. Jadi kami bersamalah pergi kepada UIA, gitu ya. Tapi alhamdulillah selepas itu dia boleh catch up lah dengan kumpulan wakaf di UKM tu, hingga akhirnya adalah beberapa projek yang mereka lakukan di sana. Itu antara perkara yang saya ingatlah dalam penyeliaan itu. Dan ada jugalah yang apa ni, sama-sama kita bermusafir, yang kalau yang ramai-ramai ke Medan, ke Thailand dan sebagainya itu. Tapi ada juga saya bermusafir dengan beliau secara seorang sama seorang. Ini yang lebih khusus lah. Dalam musafir itu banyaklah kita berbincang berkenaan dengan tesis. Kita Dato' Azrin ya. Dato' Azrin cerita pula pengalaman Dato' Azrin, bagaimana saya menyelidik Dato' Azrin. Tak boleh Prof. Ini sesi dengan Dr. Razali. Tapi yelah, sebenarnya unik lah. Saya perasan ketelitian Prof ni. Cuma Prof, saya ada kemusykilan juga kadang-kadang bila saya lihat jawapan daripada Prof tadi. Sebab kaedah penilaian Prof ni bergantung kepada tadilah 3 faktor utama yang Prof sebutkan tadi kan. Sebenarnya bagaimana Prof kenal pasti dari kekuatan pelajar sendiri Prof? Macam mana Prof kenal pasti macam saya ni bukan yang orang yang apa? Berbezalah dengan para pelajar Prof yang berbeza kan. Macam mana sebagai seorang guru, ketelitian yang Prof amalkan ni bagaimana kita nak, yelah kadang-kadang student ni ada pelbagai ragam kan Prof kan. Sekarang ni lagilah dah zaman kita tak dapat nak temu secara face to face, dalam talian je. Macam mana kita nak kenal pasti para pelajar ni berdasarkan dari kekuatan dia ke, ataupun adakah cara percakapan dia ke? Boleh tak Prof kongsikan bagaimana kita nak kenal pasti sebenarnya? Yang sangat mujarabnya ialah kita kena rapat dengan pelajar kita. Kita kena ambil tahu tentang pelajar kita. Sebab itu kadang-kadang apabila pelajar nak balik ke rumah, ya, kita wajibkan supaya dia bagi tahu kita dah minta izin untuk balik ke rumah. Dia tidak dengan hanya kata, Prof, saya mau balik kampung, stop. Tak. Kalau begitu, saya tak luluskan. Saya akan tanya nanti, balik kampung untuk buat apa. Ya. Daripada situ, maka kita tahulah, kita boleh gambarkan keadaan keluarganya. Misalnya ada seorang pelajar kita, ya, bila bulan puasa, dia selalu minta izin saya untuk balik berpuasa di kampung. Saya pun heran juga ya, kenapa mesti balik puasa ke kampung. Rupa-rupanya dalam berbincang-bincang secara sedar ataupun tidak tu, dapatlah kita tahu bahawa dia membantu keluarganya, bapa dia untuk menjual di pasar Ramadan. Menjual apa tak tahu, air ke kuih gitu kan. Jadi itu merupakan satu pertolongan dia untuk ibu bapa dia. Jadi kalau kita marah kepada dia kerana balik, lama untuk sebulan sampai raya, lepas tu raya pun ada lagi, tak buat kerja apa kan. Jadi tak boleh lah begitu. Kita tak bertimbang rasa lah, maknanya tak ada kemanusiaan, sedangkan keluarganya memerlukan tenaganya untuk mencari sedikit pendapatan. Jadi kadang-kadang dalam percakapan itu kita dah boleh tahu dah, kita boleh agak dah. Kita bertanya secara tak langsung, bukan interrogate. Jangan tanya, tidak. Hari ni tanya benda ni, esok tanya benda lain. Dan biasanya kalau berbohong, kita boleh tangkap. Kalau berbohong, kita boleh dapat tahu. Sebabnya bila jumpa kali ini, kita tanya satu soalan. Bila jumpa bila-bila pula kita tanya soalan lain pula. Bila jumpa lain soalan lain, akhirnya bila banyak soalan itu kita boleh cantumkan. Macam puzzle lah ya. Bila ada puzzle tu kita boleh cantum. Kalau tak bercantum, itu maknanya tak bohong lah tu ya. Jadi bagaimana pula kita nak menyelia pelajar yang terpaksa berbohong. Jadi itulah pandai-pandai. Jadi kita kena rapat dengan pelajar, kena sentiasa mengambil tahu tentang pelajar. Macam sekarang ni, sebab saya memang tak ada tugas dah dengan pelajar kan. Dengan pensyarah pun saya tak ada tugas. Kadang-kadang saya tak tahu apa perkembangan, tak tahu ni kan. Jadi seseorang itu kadang-kadang tengok-tengok, ada satu program dah. Saya terfikir-fikir juga, terbawa-bawa. Kalau dulu aku semua tahu, tapi sekarang ada benda yang aku tak tahu dan mereka pun tak bagi tahu aku. Satu peringkat tu rasa sedih juga ya, tapi baru terima hakikat, aku dah pencen, aku tak ada kena-mengena lagi dah. Tapi dia terbawa-bawa rasa tanggungjawab untuk mengetahui latar belakang, untuk mengetahui perkembangan dan sebagainya, itu terbawa-bawa. Itu kena mujahadah lah, kena apa ni,
Itu saya rasa itu sindrom orang tua-tua lah tu, sindrom orang pencen aku ya. Gitu ya. Kita ada tak Zaid? InsyaAllah Prof, saya rasa tak tua lagi tu, masih muda remaja lagi kan Prof kan? InsyaAllah kami sentiasalah orang kata memerlukan lagi sokongan dan juga nasihat daripada Prof sebenarnya di ISTEF ni. Bila Prof kata kita kena pasti pelajar secara rapat tu, saya perkara yang Prof yang paling dekat sebenarnya nak wujudkan tautan hati tu Prof kan. Tautan hati dalam kalangan guru dan juga pensyarah tu lah. Walaupun dalam cabaran pada ketika ini yang kita tak dapat nak bertemu secara face to face physically dengan para pelajar, so kita perlulah mencari jalan untuk wujudkan tautan hati dalam kalangan pelajar, bukan sahaja pihak pensyarah ataupun guru, tetapi mungkin dalam kalangan pelajar juga kita perlu ada tautan hati itulah supaya dia tak ada one way communication je lah, dia kena ada two ways. So kalau Prof tak memberi, takkan saya nak menerima, macam itulah kan, dia kena ada two ways punya komunikasi. Okay, Ya Prof, betul, terima kasih. pautan hati itu sangat penting. Pautan Betul, tautan hati, betul. So penyelia dengan pelajar kena berikhtiar lah untuk berpaut hati antara satu sama lain. Kadang-kadang kalau tak ada pautan hati, itu yang jadi gap tu. Jadi gap, penyeliaan tidak berkesan. Betul. Kalau ada pautan hati, pelajar nanti bila lama tak jumpa, dia rasa rindu nak jumpa kita. Kita pun sama juga, bila ada pautan hati, lama pelajar tak datang jumpa, kita telefon tanya khabar, ya gitu ya. Rasa sayang, dan begitulah kalau ada pautan hati, insya-Allah.